para perwakilan yang dikasihi sekalian. Krisis kedua adalah krisis politik yang berpunca daripada rancangan jahat segelintir politikus rakus yang mendalangi langkah Sheraton bermula pada 24 Februari. Parti Perbumi Bersatu Malaysia yang dikepalai Mahyudin Yassin mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan dan diikuti oleh 10 ahli parlimen dari Parti Keadilan Rakyat yang diketuai oleh Azmin Ali. Tindakan ini secara serentak telah mengakibatkan kerajaan Pakatan Harapan kehilangan majoritinya di Dewan Rakyat. Maka bermulalah babak baru dan budaya politik jelek yang diberi gelar politik khianat. Daripada politik rakus ini ditubuhkan pula kerajaan pintu belakang, backdoor government atau tepuk atap. Kerana barisan kepimpinan di Putrajaya itu memerintah Malaysia tanpa perlu menang dalam pilihan raya dan mendapat mandat rakyat. Pengkhianatan ini langsung tidak mempedulikan kesan buruk kepada kelangsungan kestabilan dan kemakmuran negara. Selama 22 bulan, Kerajaan Persekutuan di bawah Pakatan Harapan berusaha memulihkan negara melalui tadbir urus baik, good governance dan reformasi pentadbiran. Ranaplah semuanya akibat makar jahat daripada kumpulan pengkhianat ini. Kini negara terus dicengkam dengan suasana tidak stabil, tidak menentu dan sukar untuk ditentukan keabsahan atau legitimasi kerajaan. Semua usul tidak percaya khasnya dari Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ditolak kerana bersifat usul persendirian yang tidak boleh mengatasi urusan kerajaan kononnya. Dari segi perlembagaan, tidak peruntukkan di dalam tata cara tetap standing orders yang boleh menghalang usul itu daripada dibentangkan. Cadangan speaker agar usul itu mendapat persetujuan menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membenarkan usul itu mendahului usul kerajaan melanggar perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Dewan Rakyat adalah sebuah badan bebas dan berotonomi. Tidak sewajarnya institusi mulia ini cuba dikawal oleh badan eksekutif atau mana-mana pihak yang berkuasa. Dengan kebebasan dan otonomi yang dijamin inilah, maka Dewan Rakyat akan benar-benar mewakili suara rakyat seperti yang dimaksudkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan Dewan Rakyat daripada sebarang pengaruh juga mencerminkan amalan demokrasi berperlembagaan yang matang dan cemerlang. Namun demikian, akibat khianat politik, kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat telah porak-poranda, sementara kestabilan kerajaan-kerajaan negeri yang ditadbir PH tergugat sehingga 4 negeri iaitu Perak, Johor, Melaka dan Kedah bertukar tampuk kepimpinan akibat pengkhianatan. Anehnya, peralihan yang berlaku seperti tiada kesudahan. Kejatuhan yang berlaku bukan sahaja kerana angkara lawan, tetapi juga termasuk rakan pakatan sendiri seperti yang dilihat di Perak. Kebencian rakyat menyaksikan segala gelagat kumpulan pengkhianat telah meningkatkan suhu politik. Berbagai pihak sentiasa cemas, rimas dan lemas sehingga mendapat reaksi tegas daripada istana. Senario rapuh dan goyah Kerajaan Perikatan Nasional ini ditanggapi oleh pelbagai pemerhati politik negara. Umpamanya, kerajaan mereka ini seperti telur di hujung tanduk. Hal ini menyebabkan mereka sentiasa diasak dan dihantui ketakutan sehingga ahli parlimen paguh itu bersedia untuk melakukan apa jua rasuah politik dengan memberikan segala habuan kepada gerombolan parti-parti muafakat nasional, PAS dan UMNO yang bersedia bersekongkol mempertahankan kerajaan pintu belakang ini meskipun mereka pada hakikatnya merupakan musuh dan seteru ketat yang saling
berebut kuasa dan memburu habuan. Minum sekejap. Situasi ini persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Permusuhan dan pertelingkahan antara mereka dahsyat. Kamu pula bila melihat mereka, menyangka mereka bersatu dan berkasih sayang, walhal hati-hati mereka berkelahi dan saling amat mendengki. Saya petik ayat ini yang selalunya dibaca oleh almarhum Datuk Fadzil Muhammad Noor dalam ucapan-ucapan beliau. Kedudukan Mahyudin sentiasa diancam dan diserang, bukan saja oleh lawan, bahkan juga oleh kawan-kawan baru mereka. Fenomena yang dianggap sebagai PM under siege atau dia dipegang atau PM under attack berterusan tanpa henti menjadikan beliau sentiasa terdedah kepada kegiatan ugutan atau blackmail, lantas tidak mampu menumpu untuk menstabilkan negara ini. Kuncu-kuncu UMNO khususnya sangat licik bermain kayu tiga dalam sengketa dan kemelut yang tidak bersekudahan. Banyak sogokan yang telah mereka kecapi dan diberikan oleh Mahyudin. Keadaan ini membolehkan Perikatan Nasional sentiasa menang apabila pertarungan angka di parlimen dilakukan. Terdahulu, rakyat melihat sebuah kabinet bersaiz XXL dibentuk dengan jumlah menteri dan timbalan menteri melebihi 70 anggota, iaitu terbesar dalam sejarah, serta memakan wang membayar cukai yang tinggi. Ini bukti bahawa Mahyudin sentiasa dihantui fobia atau ketakutan. Justru tidak diizinkan sesiapapun ahli parlimen BN atau dari Mufakat Nasional untuk berhijrah demi kebaikan. Untuk memastikan tidak digulingkan, maka diberilah jawatan-jawatan GLC, GLIC, sekaligus menyingkirkan golongan profesional dan korporat yang kompeten yang telah dilantik oleh kerajaan PH terdahulu. Sebaliknya, Mahyudin meletakkan ahli-ahli parlimen yang tiada kepakaran maupun kesahihan tahap pendidikan tinggi. Hal ini amat mengecewakan pengamat politik dan para penganalisis serta rakyat terbanyak. Apa yang pasti, pemberian jawatan kepada golongan yang tidak berupayaan seperti dilakukan oleh PN adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggungjawab amanah berdasarkan kepada keupayaan dan kelayakan. Akibat daripada COVID-19 dan krisis politik, maka tercetuslah krisis ekonomi yang sehingga kini belum nampak riak-riak untuk pulih. Bahkan diturunkan penarapan negara daripada A kepada BB+. Sangat malang sekali. Ini menjejaskan imej negara sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Ini juga akan mengakibatkan kos pinjaman meningkat. Ketika Malaysia dah rakan-rakan GLC-nya membuat pinjaman dari pasaran keuangan. Dari satu segi, hal ini sudah dijangka oleh pelbagai pihak kerana kerajaan PN yang tidak punya dasar dalam polisi. Bahkan mereka bekerja tak tahu ke arah mana kerana kerajaan ini tak ada manifesto. Paling jelas adalah bagaimana belanjawan 2021 ditanggapi para penganalisa sebagai gagal merangsang ekonomi kerana mudahnya disebut sebagai bajet biasa dalam suasana luar biasa. Cubaan Perdana Menteri untuk memohon kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar mengisytiharkan darurat di seluruh persekutuan Malaysia sebelum pembentangan belanjawan 2021 adalah tragedi yang amat tragis dan berisiko
merosakkan amalan demokrasi berparlimen yang sehat. Angka-angka unjuran pertumbuhan keluaran negara KASA KDNK dan defisit fizikal juga ditanggap sebagai terlalu optimis serta jauh tersasar meskipun akhirnya dilulus juga. Kita anggap bahawa ini dah tak lulus dah, lulus juga. Walaupun kelebihan 3 undi. Apa yang mudah dalam belanjawan adalah untuk terus memberikan peruntukan besar buat rakyat. Lebih besar, lebih disukai rakyat. Tetapi berapa lama nak bertahan dengan program-program jangka pendek ini? Ya, Makcik Kiah didendangkan dengan pendapatan berbelas ribu pada tahun 2020. Tetapi bagaimana Makcik Kiah pada tahun 2021, 22 dan 23? Apakah harapan Makcik Kiah untuk selesa seperti yang diberi habuan sekarang, ataupun beliau akan merasai kepedihannya selepas daripada 2021 ini? Derita rakyat bukan kepalang. Apabila Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi mendedahkan lebih 32,000 syarikat perusahaan kecil dan sederhana tutup dan gulung tikar. Berdasarkan statistik daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 2020. Bayangkanlah 32,000 syarikat, berapa pekerjanya hilang pekerjaan. Bayangkan betapa derita yang rakyat dibuang kerja, tiada gaji atau bekerja dengan gaji dipotong separuh. Mahyudin kononnya mengakui walaupun dia bukan Perdana Menteri pilihan rakyat, tetapi Perdana Menteri yang diperlukan rakyat, kata beliau. Perlu apa? Kami tak kelapa. Malangnya, apa yang diberikan kepada rakyat, contohnya kepada PKS dalam program subsidi upah, jauh berbeza dengan negara serantau seperti di Singapura untuk rakyat mereka. Contohnya nilai subsidi gaji RM600 kepada pekerja bawah, gaji RM4,000 sebulan kepada pekerja PKS. Jauh bezanya dengan nilai subsidi sebanyak 75% dari gaji yang diberikan oleh kerajaan Singapura. Mengikut laporan media, keadaan ini menyebabkan sebahagian daripada PKS mengambil keputusan untuk tidak memohon untuk program PSU ini, tetapi mengambil keputusan untuk memecat sebahagian daripada pekerja mereka. Krisis ekonomi menjadi lebih parah apabila kerajaan PN gagal menangani penularan COVID-19 sehingga tercetus gelombang ketiga akibat SOP yang mereka sendiri tidak patuhi selepas PRN Sabah.